Kita menyambung pada muka surat 14. Tuan-tuan yang ada kitab boleh lihat muka surat 14. Di bawah tajuk makruh rukuk dan sujud serentak dengan imam. Betul Ada siapa tanda? Boleh? InsyaAllah. Muka surat 14 di bawah tajuk makruh rukuk dan sujud serentak dengan imam. Baik tuan-tuan, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dalam solat berjemaah ini, kita jangan melakukan 3 perkara. Selalu diperingatkan. Pertama, jangan mendahului imam. Kalau kita berimam lah. Kalau kita sembahyang seorang-seorang tak ada masalah. Bergeraklah macam mana pun, sebab kita tak mengikut sesiapa. Tapi kalau berjamaah mengikut imam, jangan buat 3 perkara ini, iaitu mendahului imam. Ini yang pertama. Yang kedua, menyamai imam, sama dengan imam. Yang pertama tadi mungkin jarang kita buat. Mendahului imam ni memang kita jagalah. Kita tunggu imam buat dulu baru kita buat. Ini kita jaga. Alhamdulillah, tak ramai yang buat ni. Kalau ada pun yang tersasul, yang terlajak laju sangat, langsung. Terutamanya bila nak sujud, imam baru nak turun, dia terlampau laju turun, dia dulu turun. Dia telah mendahului. Jadi ini jaranglah mendahului. Yang banyaknya yang kedua ni, iaitu yang menyamai imam. Di mana-mana pun saya tengok masih lagi ramai yang menyamai imam. Menyamai imam ni maksud dia, imam belum lagi lengkap perbuatannya, kita dah bergerak. Itu. Imam belum lengkap lagi perbuatannya. Sebab itu selalu saya beritahu tuan-tuan, bila solat berjamaah ni, bila kita ingat 2 formula ni. Pertama, bila imam sedang bergerak, makmum diam. Imam bergerak, Allahu Akbar kan, ataupun kita nampak pergerakan dia, kita diam, makmum diam, jangan bergerak lagi. Kalau makmum yang duduk belakang, dia tak nampak imam, dia mendengar suara Allahu Akbar, itu imam sedang bergerak. Kita jangan bergerak. Muslimat pun, dia tak lihat, dia tak nampak imam, dia dengar suara imam, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu semua imam sedang bergerak. Jangan sama. Sebab dia, bila kita sama tu ada beberapa hukum dekat situ. Itu yang kedua, jangan menyamai imam. Yang ini ramai, terutamanya bila imam nak sujud tu. Sebab sujud ni dia jauh sikit, Allah, lama sikit. Waktu itulah makmum ni dia tak sabar. Imam baru nak bongkok, kita pun turun sama. Ni tak boleh. Yang ketiga, 3 perkara tadi, jangan tertinggal daripada imam. Jangan ketinggalan daripada imam. Imam dah rokok, rokoklah. Jangan imam dah rokok, imam dah i'tidal, hatta imam dah sujud, baru kita rokok. Yang ni tak boleh. Kalau kita tertinggal daripada imam 1 rukun, maka luput pahala jamaah. Ini sebagai ingatan. Tuan-tuan dah tahu dah. Kalau 2 kali rukun tertinggal daripada imam, ataupun mendahului imam, ataupun menyamai imam, 2 rukun kita sama dengan imam, maka batal sembahyang. Batal sembahyang makmum tadi. Begitulah. Ditulis itu, makruh rukuk dan sujud serentak dengan imam. Makruh ni maksud dia, rukuk dan sujud ni yang buat sekali. Makruh lah. Sebab bila buat sekali, solat belum batal lagi. Sekali buat, makruh bermaksud tak elok buat lah. Terutamanya bila kita sekali menyamai imam, sekali mendahului imam, sekali tertinggal daripada imam, 1 rukun lah, 1 rukun tertinggal imam, luput pahala jemaah. Sembahyang sah, tapi pahala tak dapat. Ini rugi. Sebab tu dia kata makruh. Itu kalau sekali. Kalau 2 kali, maka batal. Batal sembahyang makmum. Itu kita kena jaga betul-betul. Baik, kita baca. Jika makmum yang melakukan rukuk, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun fi'li serentak dengan imam, dia kata serentak, solatnya tidak batal. Belum batal lagi. Kalau buat sekali, belum batal. Cuma luput pahala fadilat berjamaah. 27 tu tak dapat. Itu rugilah. Akan tetapi perbuatan itu makruh
kerana menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Berdasarkan hadis matan dia, idza kabbara imamu fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Itu matan hadis dia, yang bermaksud apabila imam telah bertakbir, maka barulah kamu takbir. Maknanya imam buat dulu. Dan apabila imam telah rukuk, barulah kamu rukuk. Ada telah kat situ kan? Telah tu maksudnya apa? Imam buat dulu. Makmum jangan buat lagi. Dan apabila imam telah sujud, wa idza sajada fasjudu, imam telah sujud, barulah kamu sujud. Maksudnya imam dah lengkap sujud dia, barulah kita sujud. Ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan serentak itu juga menghilangkan fadilat berjamaah. Tuan-tuan garis tu. Fadilat berjamaah. Berapa fadilat berjamaah ni tuan-tuan? 27 darjat. Tak dapat. Sebab dia hilang. Hilang kerana kita sekali menyamai imam. Sebab tu solat berjamaah ni kita tak boleh buat sesuka hati. Dia ada syarat dia, ada kaedah dia, ada pantang larang dia. Sebab dia ibadah harian kita. Yang jadi kita cepat, kita sama dengan imam ni, kerana kita dah biasa. Bayangkan tuan-tuan, kita dah semayang yang umur 50 tahun. Paling kurang dia dah semayang 30 tahun, paling kurang. Yang umur 70 tahun, paling kurang dia dah semayang 60 tahun. Lama semayang tu. Tapi bila dah lama semayang, kita ulang-ulang benda yang silap, maka dia akan terlajak juga. Imam baru nak turun, kita dah turun. Kerana kita dah biasa. Sebelum ni kita tak tahu, kita tak diperingatkan. Begitu Jadi lepas ni tuan-tuan, kena hati-hati. Hayatilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minallah. Tergopoh gapah, cepat-cepat, tidak sabar, itu adalah perbuatan daripada syaitan. Wat ta'anni minallah maknanya bertenang-tenang, bersantai-santai, berehat-rehat, berjaga-jaga, ini daripada sifat Allah. Ini hadis sahih. Jadi kita lepas ni kita jangan gelojoh. Gelojoh ni sifat daripada syaitan. Bila imam rokok saja, tunggu dulu. Imam sujud, tunggu dulu, sabar. Sebab kita dah lama kan, dah lama dah. Imam baru bergerak, kita bergerak, dah jadi budaya. Itu yang nak ubah susah. Lepas ni kita ubah. Kerana risiko-risiko dia cukup merugikan. Jadi perbuatan serentak itu menghilangkan fadilat berjamaah. Serentak sekali tu hilang pahala 27 darjat. Rugilah kita ikut makmuman lillahi ta'ala dalam takbiratul ihram tu, kita ikut imam. Tapi kita dapat satu je, rugi macam sembahyang seorang juga. Kerana kita bergerak sama dengan imam. Ini kita kena belajar. Kerana dia menyalahi imam. Demikianlah pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rifa'ah. Ini semua pendapat ulama. Terutamanya ulama mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita lah. Memang menekankan jangan sekali menyamai imam, mendahului imam, tertinggal daripada imam. Baik. Muka surat 15. Memberi salam serentak dengan imam. Tajuk dia. Tuan-tuan yang mana belum ada kitab tu, tuan-tuan carilah. Kitab ni banyak lagi, RM14 harga ni. Solat jemaah, panduan imam dan makmum. Tuan-tuan boleh beli, tuan-tuan balik baca. Bila ada kuliah, tuan-tuan bawa. Dan catatkan, gariskan yang mana yang penting. Jadi inilah satu kitab ni yang tuan-tuan kalau ada menjadi amal jariah. Dan menjadi saksi di akhirat kelak. Dulu di hidup saya, tuan-tuan hidup di dunia, boleh jawab depan Allah. Ya Allah, ini kitab aku guna belajar tu. Di surau Muhajirin. Di kitab ni, orang di kitab ni dia tak sama dengan orang yang tak ada kitab. Selalu saya sebut, tak apa. Jadi kita tengok tajuk dia, memberi salam serentak dengan imam. Kalau perkataan serentak ni memang tak boleh. Ada satu je yang boleh serentak dalam sembahyang berjamaah.
Apa dia? Rukun qauli, iaitu sebutan amin. Amin tu memang dituntut sama. Sebab Nabi menyebut dalam hadis dia, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang bermaksud, barang siapa mengaminkan sama dengan amin imam, maka ia menyamai amin para malaikat. Sesungguhnya Allah ampunkan dosa mereka yang amin dia sama dengan amin imam, dan bila sama amin imam sama dengan para malaikat, malaikat mendoakan keampunan orang yang amin dia sama. Yang ni kena sama. Kalau kita tak amin sama, rugilah. Jadi bila imam je, kita pun je. Dan kuatkan suara. Banyak setengah-tengah tempat dia tak kuat. Bila imam amin dia perlahan je, dia tak kuat. Tak ada semangat. Amin tu maknanya apa? Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Itu makna amin. Jadi kita sama-sama dengan imam kata kita amin. Dan bila sebut amin ni mesti ikut dia punya kaedah dia pula. Jangan memanjangkan tu. Dia tu paling panjang 2 harakat. 2 ataupun 1. Yang kena panjang tu min. Min tu itu 6 harakat. Itu yang betul. Maknanya betulnya bila nak baca ada 2 bacaan yang betul, iaitu amin. Itu betul. Tu pendek, tu 1 je. Ataupun tu 2. Amin. Itu yang betul. Min tu panjang. Yang kita buat selama hari ni mungkin ada kesilapan. Tuan-tuan dengar hari Jumaat kan? Yang banyak. Amin. Amin ni pendek. Kebanyakan kita buat begitu kan? Itu makruh lah. Jadi kita sebut betul-betul. Tu pendek, paling panjang pun 2 harakat ataupun 1 harakat. Amin tu panjang. Ikut imam lah. Imam pun kena betul sebutan dia, barulah. Bila sama sebutan tu, barulah hadis yang saya baca tadi, malaikat mendoakan keampunan orang yang sebut amin tadi untuk menghapuskan dosa kita. Malaikat mendoakan. Jadi kalau sama dengan imam, yang lain-lain tak boleh. Amin saja yang boleh. Lain-lain perbuatan mesti imam buat dahulu. Jadi di sini dia kata memberi salam serentak dengan imam tak eloklah. Kalau buat sekali hilang pahala jamaah. Sebab tu dia kata makruh memberi salam serentak dengan imam. Makruh. Bila makruh maknanya hilang pahala jamaah. Sebab kita tak boleh sama dengan imam. Mengapa tak boleh sama dengan imam? Sebab namanya kita mengikut imam. Solat jamaah ni solat mengikut imam. Bila ikut imam, imam buat dulu. Jadi kalau sama, dah melanggar konsep, maka di situlah hukum dia akan berlaku. Sama dengan imam, hilang pahala jamaah. Kalau sekali lah, 2 kali sama, boleh membatalkan sembahyang. Jadi makruh di situ, tuan-tuan garis, makruh memberi salam serentak dengan imam. Makruh ni maknanya solat belum batal lagi. Cuma pahala hilang. Rugilah. Perbuatan tersebut menghilangkan fadilat solat. Di situ disebut dah. Fadilat solat. Fadilat solat ni 27 darjat. Hilang. Fadilat jarak 27 jemaah kerana menyalahi imam. Menyalahi imam ni sama dengan imam. Kalau kita mendahului imam pula dalam salam, lagi dahsyat, batal tu sembahyang. Ada 2 tempat yang kita tak boleh buat sekali mendahului imam. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram jangan kita mendahului imam. Kalau mendahului sekali terus batal. Kerana takbiratul ihram tu apa maksud dia? Mula-mula nak masuk solat, betul? Takbiratul ihram tu takbir mula-mula nak masuk solat. Adapun salam adalah kita nak keluar daripada solat. 2 ni jangan sama dengan imam. Sekali buat terus batal. Hati-hati Jadi kadang-kadang kita terlajak imam baru assalamualaikum warahmatullahi, kita pula terlaju. Imam assalamualaikum, kita dah assalamualaikum. Dah kita dah potong imam kan. Habis sembahyang kita batal. Jangan. Sebab tu saya kata tunggu imam buat dulu. Dan bila nak salam ni pastikan imam dah selesai kedua-dua salam. Itu yang paling baik. Imam dah salam ke kanan, salam ke kiri, baru kita salam. Yang pertama ke kanan, baru kita ke kiri. Jangan imam salam pertama, itu kita salam pula. Walaupun hukum dia boleh, tapi merugikan kita. Kenapa rugi?
Mesti ada sebab. Kerana bila kita salam yang pertama, salam pertama ni hukum dia adalah rukun solat yang ke-12. Jadi bila imam salam pertama, sebenarnya imam dia dah keluar solat. Faham Kalau kita salam pertama, kita dah keluar solat lah. Lepas tu kita jangan salam lagi. Kerana imam ada lagi salam yang kedua. Jadi bila imam salam yang kedua, kita dah salam pertama tadi, kita dah keluar solat. Sedangkan imam ada salam kedua, kita dengar juga imam salam kedua. Bila mendengar imam salam kedua, dalam keadaan kita dah keluar solat, pahala dia kurang. Sebab itu, nak pahala yang lengkap, yang terbaik, jangan keluar semayang lagi, jangan salam lagi. Pastikan kita mendengar kedua-dua salam imam. Imam dah selesai dua-dua salam, kita mendengar telinga. Kita mendengar ucapan imam tu dapat pahala. Dan dengar imam salam tu pula, dalam semayang pula dapat pahala. Jadi jangan kita salam lagi. Kerana kalau kita dah salam, imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun salam juga, kita dah keluar semayang. Itu imam salam kedua, kita pun salam kedua juga. Padahal kita dah keluar salam yang pertama tadi, dah keluar. Imam ada salam kedua, masa kita dah keluar, mendengar salam imam yang kedua tu, kurang pahala dia. Kerana kita dah keluar semayang. Sebab salam pertama tadi. Boleh jadi jangan Jadi salam dengan takbiratul ihram ni, dia sangat tegas, sekali buat batal. Kenapa batal? Mesti ada sebab. Kenapa kita kalau mendahului imam batal, mendahului salam imam baru nak assalam, baru nak pusing, kita dah pusing dulu, batal sembahyang. Kerana kita dah mendahului imam. Kenapa? Kerana imam belum keluar sembahyang. Bila imam belum keluar sembahyang, macam mana kita keluar dulu pula? Sebab itu batal. Bila kita keluar dulu, keluar sembahyang mendahului imam belum keluar, kita keluar dulu, itu sebabnya batal. Samalah juga bila takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir mula-mula nak masuk solat. Jadi bila nak takbir, bagi imam masuk solat dahulu. Jangan imam belum lagi, contoh imam belum masuk solat ketika dia sebut begini, Allahu, dia belum masuk lagi. Ataupun Allahu belum masuk lagi. Bila imam masuk? Bila disebut bar. Allahu akbar. Bila disebut bar, maknanya imam dah masuk solat. Bila imam dah masuk solat, barulah makmum ikut. Barulah makmum kat belakang. Allahu akbar. Ini yang betul. Jangan imam kata Allahu, kita pun Allahu akbar, kita pegang dulu. Sedangkan imam belum, lambat sikit dia pegang, maka batal sembahyang kita. Kerana imam belum masuk sembahyang, kita masuk dulu. Tak boleh Samalah bila keluar sembahyang, kita keluar dulu, imam belum keluar lagi, maka batal sembahyang. Kerana niat kita tadi makmuman, mengikut imam. Jadi jangan mendahului imam. Okey.